Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita kembali pada hari ini, ya, hari Sabtu malam 9 malam, ya. Hari ini kita akan berbincangkan mengenai secondary subfertility, ya. Di mana ini adalah salah satu perkara yang sering berlaku, ya, dan sering kita jumpai, berjumpa dengan couple-couple, ya, yang pernah mengandung sebelum ni, ya, dan mempunyai anak, namun mengalami kesukaran untuk mengandung untuk anak nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey. So seperti biasa, apa yang berlaku adalah kita akan bincang, ya, mengenai topik ni the first half, okey, dalam 20 minit, setengah jam macam tu, dan second half tu kita akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey. So admin akan go through and then saya akan cuba jawab sebanyak mungkin, tapi kalau ada soalan-soalan yang kita tak dapat nak jawab secara online, kita akan post secara offline, ya. Minggu lepas lambat sikit saya jawab, admin busy, so so dia post baru semalam ataupun kemarin, ya, jawapan-jawapan tu. So hopefully kita dapat clearkan apa-apa persoalan yang dikemukakan. Okay. So tanpa melengahkan masa, kita akan bincang pasal secondary subfertility. Okay. Sebenarnya ramai yang tahu, ya, kesukaran mengandung ni adalah salah satu perkara yang semakin common, ya, di dalam masyarakat, oleh kerana pertukaran sosial, komitmen, ya, maka kesukaran mengandung ni lebih dari segi peratusnya meningkat dari masa ke semasa, ya, dan dianggarkan hampir 15% daripada populasi yang mengalami kesukaran mengandung ataupun subfertility. Okey. Daripadanya didapati dalam 5% mengalami secondary subfertility. Okey. So apa definisi secondary subfertility? Adalah bagi couple yang pernah mengandung, ya, dan mempunyai anak sebelum ni, okey. Tapi bila dia nak cuba anak nombor 2 ataupun cuba anak nombor 3 dan seterusnya, dia dapat ada rasa lambat, dah mencuba 6 bulan, setahun, tapi tak dapat lagi rezeki dia. Okay. So sometimes masa anak pertama tu ramai ada yang bunting pelamin, ya, ada yang macam cuba tak sampai 6 bulan dah mengandung, ya, tetapi untuk anak nombor 2 atau nombor 3 ni kenapa lama sangat, dah mencuba setahun, dah cuba 2 tahun tapi tak ada lagi rezeki. Okay. Perlu ditekankan kat sini, ya, kita kena respect dan kita kena ambil berat juga kepada couple supaya mereka dapat memenuhi hasrat mereka untuk mendapatkan jumlah keluarga yang diidamkan. Okay? So setengah pasangan tu dia dah ada set, dia nak mungkin anak 4 orang, ataupun ada yang nak 3, ada yang nak ramai, ya. Jadi kita tak boleh nak anggap couple ni dah ada anak, so tak perlu berikan penekanan ataupun tak perlu menjalankan rawatan fertility sebab dia dah ada anak. Okay? Sebab actually mereka juga mengalami stres ataupun tekanan, ya. Sama juga, maybe kalau kita kata sama tu mungkin tak, dari segi bila berjumpa dengan ahli keluarga yang lain, anak dah besar, bila lagi nak, anak seorang, dia tak ada kawan, dia nak kawan, ya. So dia punya level stres tu pun tinggi juga, ya. Dan sometimes couple buntu kata, doktor, dulu saya mengandung tak ada masalah, takkanlah kali ni saya nak kena buat rawatan fertility. So dia rasa macam tak klik nak kena buat rawatan fertility, bila dulu dia boleh mengandung tanpa masalah, tanpa bantuan, kandungan tu straightforward je. Tapi kali ni kenapa? Betul ke kena pergi? Betul ke kena check? Betul ke kita kena check semua, eh? So ada confusion dekat situ. So bila ada situasi macam tu, sometimes couple tak tahu kepada siapa nak bincang, ya? Ataupun dia rasa macam guilty ataupun rasa bersalah. Kalau dia nak anak lagi, adakah maksudnya saya tak bersyukur, ya? Adakah anak seorang tu tak cukup Tuhan bagi, macam dia ada rasa macam rasa bersalah, seolah-olah tak bersyukur, rasa guilty, at fault, dan tak tahu kepada siapa yang dia perlu dapatkan nasihat, ya. So dekat situlah mungkin masa tempoh mencuba tu dan
period yang confusion tu dah makan masa mungkin 2, 3 atau ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun ya. And by the time dia datang, mungkin faktor usia ya, faktor result telur dah terkesan dah masa tu. Okay, so that's why kita kena respect juga dia punya hasrat. Okay, dan couple sometimes dia punya motivasi dia different masa ni, sebab bila tengok anak seorang dan tengok anak dia tanya ibu, kawan-kawan adik dah banyak dah ada adik kenapa saya seorang saja Ada juga couple yang datang, dia risau anak dia seorang, nanti bila mereka dah tiada kat dunia ni dan meninggal, nanti anak dia seorang-seorang je, sebatang kara tak ada adik-beradik. So dia punya motivation tu lain sedikit so that's why bila couple datang ke klinik kita akan tanya sejauh mana mereka ingin mencuba, supaya kita tahu hasrat mereka, sama ada dia nak go all out ataupun just nak try rawatan yang minimal supaya untuk meningkatkan chance untuk mengandung. Okay, so itu yang berlaku ya. Selain daripada tu bila sepatutnya couple tu datang untuk mendapatkan pemeriksaan buat ujian saringan. Okay, so selalunya kita nasihatkan couple, kalau yang secondary subfertility sama juga dengan subfertility yang primary ataupun couple-couple lain yang mengalami kesukaran, kalau dah mencuba selama setahun tetapi tak ada lagi rezeki, ataupun bagi wanita kalau sekiranya usia dia dah 35 tahun mencuba tapi tak ada rezeki lagi, okay, so masa tu kena datang pergi kat klinik kesuburan buat ujian saringan kesuburan. Ramai yang tanya, doktor kena buat semua ke? Kena buat ujian sperma ke? Kena buat scan, kena check tube, semua tu kena buat ke? Tapi dulu saya mengandung tak ada masalah. Jawapannya unfortunately kita kena buat semua termasuklah ujian sperma Ini adalah kerana kita tahu sperma tu dihasilkan setiap hari. Okay, so kalau ada apa-apa insult, ada apa-apa perkara yang berlaku, dia boleh menjejaskan penghasilan sperma tu. Okay, so tak semestinya dulu sperma okey, bacaan sperma okey memuaskan, sekarang pun sama tak. Okay, so selalunya dia sama juga ujian saringan tu kita kena buat semua ideally. Okay, so selalunya kita akan buat ujian sperma, tengok bilangan dia, pergerakan dan juga bentuk dia. Okay, kita buat ujian ultrasound scan untuk wanita, termasuklah transvaginal ultrasound scan. Kita buat ujian darah, tengok result telur wanita tersebut, because masa tu faktor usia mungkin memainkan peranan yang lebih kuat masa by the time wanita datang anak pun dah besar, mungkin 5 tahun, mungkin ada yang 6 tahun. So usually masa tu usia dah 35 tahun ke atas kebanyakannya. So kita tengok ada isu tak dengan result telur, dan buat ultrasound scan. Tube fallopian kena check ke tidak, okay? Bergantung kepada rawatan apa yang couple nak So selalunya kalau nak buat IUI dan kita galakkan buat check tube juga sekiranya itu hasrat mereka. Tapi kadang-kadang kalau kita buat ujian sperma and then ada isu dengan ujian sperma, ada bilangan yang kurang ataupun pergerakan yang kurang, sometimes kita tengok juga result telur tu sudah berkurang. Sometimes kita bincang balik dengan couple, inilah situasi yang kita dapat, adakah ingin meneruskan rawatan fertility so antaranya ialah kita akan bincang dari segi kalau situasi macam ni sama ada mereka nak consider buat IVF. Okay, so setiap couple dia berbeza. Okay, so ada yang dia nak cuba sedaya upaya by hook or by crook dia nak mengandung lagi. Okay, so kalau itulah hasratnya dan kita tengok ada isunya dari segi bilangan sperma ataupun result telur, dan kita rawatan dia, it will be IVF ataupun ICSI. Okay, so ramai yang kata takkanlah saya nak buat IVF dan ataupun ICSI, doktor saya dah ada anak seorang So dia punya rawatan tu tengok keadaan. Kalau isunya adalah ujian sperma, isunya adalah tube tersumbat, rawatan fertility will be IVF ataupun ICSI. Okay, so dia tidak meletakkan seseorang tu bila dah ada anak, tak meletakkan rawatan tu hanya Clomid ataupun IUI sahaja. Tidak, kita tengok kenapa, apakah indikasi dia, dan kat situlah kita bagi bincang pasal rawatan yang terbaik.
Kadang-kadang ada endometriosis di mana seguguk yang kuat menyebabkan tube tu bengkak, tube tu block. So then we have to do rawatan IVF, dan bermaksud itulah dia rawatan yang terbaik. Okay, so tak semestinya dah mengandung dulu tak ada masalah, sekarang pun tak ada masalah, tidak, sebab itu adalah perkara yang dinamik. Dan bagaimana dia affect kita punya kesuburan dari segi wanita, lebih kepada usia, lebih kepada usia. Dan ramai juga wanita yang bila dulu sebelum kahwin berat badan dia comel, sekarang ni bila dah ada anak seorang dua, berat badan dah meningkat. So mungkin ada element of hormonal imbalance. Kalau ada PCOS, PCOS tu tak terkawal, so itu antara isu-isu yang boleh berlaku, yang boleh berubah. Sebab kita tahu usia kita meningkat, bisa telur kita menurun, dan juga perkara-perkara yang lain yang akan memberikan kesan kepada kesuburan pun berubah. So dia adalah satu yang dinamik, dia bukan statik, dia bukannya berhenti at satu tahap sahaja, dia berubah-ubah. So itu pun boleh berlaku, ramai juga couple yang rasa lebih stres, contohnya sebab dia ada anak, dia kena take care of, sekarang ni ada komitmen bekerja, lebih busy daripada dulu, dan juga dan nak buat rawatan fertility, so ada banyak benda yang dia kena jaga. So sometimes komitmen tu nak diberikan agak besar bila kita cakap okay, rawatan dia we are looking at IVF, so rasa macam is too much. Okay, tapi ada juga couple yang rasa okay, usia dah 38 ni, dah mencuba dah 5 tahun tapi tak ada rezeki lagi. So this is the real time. Kalau nak dapat anak lagi, kita tak ada banyak masa, kita kena percepatkan, kita kena tingkatkan usaha dan start rawatan kesuburan. So itu yang boleh yang berlaku. Okay, so selalunya apa yang kita bincangkan dekat klinik kesuburan, kita akan ambil juga faktor-faktor lain, seperti ada tak faktor-faktor kesihatan yang lain yang mungkin berubah daripada dulu. Contohnya of course kalau masa mengandung, ada tak apa-apa isu masa mengandung, ada kencing manis masa mengandung, ataupun GDM, darah tinggi, ada tak apa-apa operation yang buang cyst for example, yang boleh menyebabkan parut berlaku kat dalam, menyebabkan tube tu block, so itu perkara yang boleh berlaku. Kalau appendix contohnya, kalau appendix tu pecah, ada possibility dia boleh menyebabkan tube fallopian belah kanan terutamanya block, sebab dia dari toksin daripada appendix yang pecah tu, ataupun parut yang berlaku kat situ melekat dengan tube fallopian. So itu pun boleh berlaku, so that's why dari segi ujian saringan tu kita kena buat all out, buat daripada awal lagi. Okay, so itulah perkara yang kita bincangkan. Dan juga kita nak tahu sejauh mana couple inginkan hasrat mereka dapat kurniakan zuriat lagi, sejauh mana. Ada yang rasa, doktor saya nak cuba Clomid sahaja, sekiranya ujian saringannya semuanya okey, lebih kepada unexplained subfertility, mungkin kita boleh bincang mengenai rawatan IUI, rather than go straight to IVF. Okay, so ada yang kata, doktor saya nak cuba je, tapi kalau ada adalah, kalau tak ada tak ada. Ataupun ada juga yang saya nak tahu kenapa tak ada rezeki lagi, tapi mungkin rawatan tu kami akan fikirkan dahulu. Okay, so kalau ujian saringan semua clear, dia sometimes akan try, doktor kami nak try lagi, nak give nak keep on trying, give us another 6 months for example. So apa pun hajat suami isteri tu kena dibincangkan dalam klinik, supaya kita tahu sejauh mana kita nak buat rawatan ni, dan kita faham kat mana dia punya impian yang dia nak letakkan. Adakah dia nak cuba sedaya upaya nak dapatkan, ataupun dia just nak tahu je kat mana yang menyebabkan kesukaran mengandung ni. Okay, so I think that's about it. Okay, so in short, that secondary subfertility happen. Okay, dia tak
something yang dynamic, yang berubah dari masa ke semasa. Tak semestinya dulu okey, sekarang ni okey juga ya. So kita terpaksa ataupun kita perlu check daripada awal semua ujian sperma, ujian ultrasound, result telur, tube fallopian mungkin, okay? Dan kita kena bincangkan sejauh mana setiap couple inginkan rawatan tu untuk mengandung. Okay? Alright. So tanpa melengah masa, I think apa yang kita akan buat ialah kita akan go through soalan-soalan yang mula di hantar, okay? And then kalau ada apa-apa soalan ya, tak kisahlah berkaitan ataupun tidak, boleh hantarkan di sini untuk kita bincangkan. Okay. So daripada Puan Fifth Trees, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Puan Azwan Azlan. Okay. Assalamualaikum Doktor, nak tanya sebab sebelum buat rawatan IUI perlu ke makan Clomid? So rawatan IUI adalah basically pemandian beradas di mana kita letak sperma tu ke dalam rahim. Okay. So ramai yang anggap untuk buat rawatan fertility ni dia in stages. Maksudnya ambil Clomid. Kalau Clomid tak berjaya, baru buat IUI. Kalau IUI tak berjaya, baru IVF. Tidak semestinya ya. So kita tengok indikasi tu. Kenapa ada kesukaran untuk mengandung? Adakah sebab apa yang kita katakan sebagai unexplained, ataupun di mana kita buat ujian semuanya normal, okay? So kalau itulah yang berlaku, sometimes ya, option pilihan yang ada adalah sama ada nak buat IUI ataupun nak buat IVF contohnya, okay? So tak semestinya kena lalui Clomid, okay? So jawapannya ialah tak semestinya ya. So selalunya kalau kita tengok hasrat couple, kalau dia nak go ahead dengan IUI, kita boleh start IUI sebagai first rawatan dia, okay? Tapi kita kena pastikan sebelum buat rawatan IUI, kita tengok bacaan sperma ya. Kita tengok tube fallopian tu tak tersumbat ya. So itu antara ujian saringan yang kita lakukan ya. Alright. So seterusnya ialah daripada Natasha Hakim 84. Assalamualaikum Doktor, saya ada seorang anak secara Clomid 12 tahun lepas. Tahun lepas saya buat IVF 2 kali tapi gagal. Okey Puan, soalan saya macam mana nak deal dengan statement macam at least ada seorang, syukurlah. Sebelum proses IVF saya buat laparoskopi 2 kali HSG. So dia dah buat laparoskopi, dia dah check tube dia 2 kali, dah buat hysteroscopy, buang polip, prosedur IVF smooth. Tapi end up memang fresh sangat sebab try 2 kali IVF is not an easy journey. That's very true Puan, because IVF is not 100%. Unfortunately IVF banyak area yang kita tak boleh nak explain completely kenapa dia tak menjadi. Yang paling susah yang kita nak explain adalah kenapa embrio tu tak melekat ya. Kenapa embrio tidak membahagi bila kita buat embrio transfer, kenapa dia tak terus membahagi ya, menempel dan mengandung ya. So itu adalah black box in IVF ya. And then kalau kita tengok pun stages of IVF punya treatment, masa selepas embryo transfer dan berapa peratus couple yang berjaya mengandung, dekat situ dia punya drop tu paling tinggi ya. Kenapa? Sebab dia prosesnya rumit ya, di mana kita masih lagi dari segi sains tak faham ya, dari segi apa yang menyebabkan embrio tu diterima oleh dinding rahim tu. Bagaimana, apakah yang menyebabkan embrio tu membahagi ya. So a lot of banyak microscopic punya level ya, di mana interaction berlaku antara embrio dengan dinding rahim tu. Dia seolah-olah kena ada satu dialog ataupun communication. Kena, kalau kita tengok dia punya chemical reaction dia very complex ya, dan kita tak boleh nak test pun adakah reaksi pertama berlaku, adakah reaksi kedua berlaku. So kat situ yang kita at the moment science masih lagi tak dapat nak fully explain, dan banyak teori yang dilakukan, tetapi kita tak boleh nak buat lagi dia punya equation. Kalau ini tambah ini equal to pregnancy ya. Kalau sperm campur dengan telur akan menghasilkan bayi ya. Itu tidak banyak lagi dalam equation tu yang kita tak boleh nak ungkaikan lagi. Okay. So bila ramai couple yang ada seorang anak ya, mereka pun menghadapi tekanan daripada masyarakat ya. Sometimes tekanannya teramat sebab ramai orang kata either anak seorang bila nak lagi ya, rezeki jangan tolak macam tu, ataupun
sebaliknya, kata anak dah seorang pun tak bersyukur, at least you ada anak seorang, orang lain tak ada anak. So kata-kata tu semua tak membantu, sebab mereka tak tahu apa yang kita lalui, apa yang dalam situasi ni Puan dah lalu buat segalanya, dari segi dah buat laparoskopi, dah buat hysteroscopy, dah buat IVF 2 kali pula tu. So masih tak menjadi. So it's hard to explain kenapa. The best adalah untuk Puan jumpa dengan doktor yang rawat Puan, and then bincang balik adakah apa perkara yang kita boleh check, step manakah yang memberikan mungkin yang kita boleh ubah untuk meningkatkan chance. Tapi sometimes majority adalah kita tak tahu exactly kat mana went wrong, okay? Tapi mungkin ada step-step lain yang boleh kita check. Contohnya sama ada nak check embryo punya genetik, okay? Itu antara perkara yang kita boleh lakukan supaya kita boleh dapat some explanation. Tapi if everything goes went normal, embryo genetik normal, semua, kita back to square one. Kita tak boleh nak tahu exactly kenapa dia tak menempel, sebab test yang ada are very limited. Sometimes option yang ada adalah keep on trying, keep on trying until one day we get a good quality embryo yang mampu menempel pada dinding rahim. So ramai juga yang tanya, doktor, berapa kali IVF kita kena lakukan? Ada tak had 3 kali, is it the maximum? Berapa kali sampai kita should stop? Okay. So soalan tu jawapan dia tak boleh suit everyone. Okay. So setiap couple berbeza, selagi ada telur, selagi ada embryo, by right kita boleh teruskan rawatan tu. Okay. So of course dia akan menelan banyak belanja, not just financial cost, emotional cost, relationship. It can also put stress on kita punya relation dengan suami, ataupun suami isteri, dengan anak lagi kita kena jaga, so banyak perkara yang kita perlu pertimbangkan. Tapi kalau kita ikut graf IVF, ada yang kumpul data sampai 9 cycle IVF, kadar cumulative pregnancy tu akan meningkat dari satu cycle ke satu cycle yang lain. So dia tak akan after like for example 3 cycle IVF chances untuk mengandung turun, tak. So graf tu akan meningkat perlahan-lahan, dia akan meningkat. So you will not hit a wall. Okay. But of course there's a lot of other things yang kena consider. Dari segi nak go through IVF is not an easy journey macam Puan kata. Okay. So in the end, kita tak boleh nak kawal apa orang kata kat kita. Lebih kepada depends antara suami isteri. Kita tahu apa yang kita lalui, apa yang kita rasa, so just keep it that way. Okay. So itulah saya rasa sedikit sebanyak pengalaman bila kita tengok couple yang yang mencuba untuk dapatkan zuriat lagi, sebab mereka risaukan anak yang seorang tu tak ada adik-beradik. So dan pressure pun makin kuat. Kita tak boleh kata dah ada seorang tak ada pressure, tak. Mereka pun mengalami tekanan daripada masyarakat. Okay. So seterusnya, Puan Sri Kandi Ceras, saya susah nak conceive anak ketiga, anak kedua dah 5 tahun, TTC dah 8 bulan. Okay. So ya Puan, ada ramai yang mengalami kesukaran nak mengandung untuk anak yang seterusnya. So mungkin Puan dah TTC 8 bulan. Okay. Kalau period regular, mungkin Puan boleh keep on trying. Okay. Tapi after like 12 months, okay, kalau ada masih tak ada rezeki lagi, then maybe boleh check dulu, and then kita tengok sama ada apa-apa masalah ke tak. Okay. So katakanlah semua check, semuanya normal, mungkin boleh keep on trying for another 6 months. So kita bagi had ada timing, kita ada aim kita. Okay. And then of course kita tengok apa-apa yang kita boleh optimizekan, especially lifestyle. So lifestyle tu memainkan peranan yang penting juga. Okay. So kita cuba improvekan kita punya BMI, kita punya pemakanan, dan juga jangan lupa untuk kerap bersama. Okay. So ramai yang
lupa yang tu berapa kerap. Ada yang cuba hanyalah masa waktu subuh saja, dan cuba sebulan sekali sebab waktu subuh sekali, so tak. Untuk couple yang mencuba, sama, kita kata 2 hingga 3 kali seminggu kena bersama. Okay, so sometimes bila secondary side fertility ni, kita dah ada anak seorang, kita ada banyak komitmen nak jaga, nak masak semua. Sometimes by the time tu kita dah penat. So nak bersama 2 hingga 3 kali kerap masa seperti masa dulu, tak macam tu lagi. Okay, so itu yang antara yang kita kena optimizekan dari segi lifestyle. Bukan saja pemakanan semua tu, tapi also kerap bersama tu pun penting. Okay, so 2 hingga 3 kali kalau pada mereka yang tak nak tengok waktu subuh. Okay, maybe this is much better compared to bila kita check OPK. Sometimes kita stress juga. Okay, so better than buat macam tu masa OPK positif, kadang-kadang kita sibuk ataupun kita penat, tak sempat bersama, so kita miss the chance. Okay, so might as well dalam masa seminggu tu just bersama 2 hingga 3 kali. Okay, alright, so bagi masa lagi puan, bagi another like 4 months. Kalau tak ada rezeki, mungkin check dulu, nak pastikan kat mana ada isu tak. Kalau tak ada, dan mungkin bagi masa lagi 6 bulan sebelum rawatan fertility. Okay, seterusnya ialah NHM SPOSH. Kalau pernah DNC, boleh sebabkan fallopian tube tersumbat ke tak? Okay, DNC ni adalah cuci rahim lah, kalau orang kita selalu cakap, contohnya kalau dia ada miscarriage sebelum ni, so dia nak cuci ataupun nak keluarkan tisu kandungan yang tak menjadi tu, yang keguguran tu, kita cuci rahim. Okay, sebab DNC tu hanya cuci dalam rahim, dia jarang menyebabkan tube tersumbat. Okay, sebab tube tu dia adalah kompartmen lain lah, orang kata. Okay, unless kalau ada jangkitan selepas DNC tu yang menyebabkan jangkitan tu merebak ke tube tu, so kita tahu yang tube fallopian tu bersambung terus dengan uterus. So kalau ada jangkitan dalam rahim, dia boleh merebak ke tube. Okay, so dia kalau jangkitan menyebabkan tube fallopian boleh bengkak dan boleh tersumbat. Okay, tapi kalau dia DNC tu straightforward, tak ada masalah, so jarang dia akan menyebabkan tube fallopian tu tersumbat. Okay, so seterusnya ialah Puan Aida ZZ. Klinik dok kat mana ya dok? Okay, klinik saya klinik Sofia di Petaling Jaya, Jalan Gasing. Okay, so kalau nak buat saringan kesuburan, basically klinik Sofia. Tapi dekat klinik yang lain pun, yang dekat dengan rumah pun boleh start check. Okay, kalau tak semestinya pergi kat klinik Sofia. Yang penting, message yang penting adalah sekiranya mencuba, tak ada rezeki, selepas 6-12 bulan pergi check. Tak kisahlah kat mana, start the ball rolling. Okay, seterusnya ialah Nikmah Sobur 29. Salam doktor, if beta HCG next day after test tapi tak ada bleeding, urine still positive, kenapa ya dok? Beta HCG negatif tapi tak ada bleeding. Sorry doktor, beta HCG drop. Okay, so yang saya faham daripada Puan Nikmah Sobur, dia punya beta HCG dia negatif tapi dia tak dapat period lagi. Okay, so kenapa dia tak bleeding walaupun beta HCG dia negatif? Okay, so dalam situasi ni, saya minta puan untuk check dengan doktor kenapa. So maksudnya period dia dah miss period dia. Okay, sepatutnya dia dapat period tapi period dia tak datang. Okay, maksudnya mungkin cycle dia panjang. Instead of 30 hari, mungkin cycle dia spread sampai 40 hari tak dapat period lagi. So minta puan check dengan doktor, tengok buat scan, ada ke keadaan lain seperti PCOS ke, dan juga tengok dinding rahim tebal ke. So benda-benda tu mungkin maksudnya bila beta negatif, maksudnya dia keadaan ni tak mengandung puannya. So tapi kita kena tahu kenapa period tak datang. Sekiranya dinding rahim tebal, sometimes doktor boleh bagi ubat untuk turunkan period, ataupun kita tengok kalau ini PCOS dan kita kena rawat dari segi situ. Okay, seterusnya ialah Puan Nur Ansyah alias doktor, selalu berapa lama makan Clomid baru rawatan seterusnya?
berapa lama makan Clomid, maksudnya berapa cycle Clomid tu. Okay, so kita tahu Clomid tu kita makan untuk 5 hari, pada awal sekitaran hari kedua hingga hari ke-6 ataupun hari ke-3 sampai hari ke-7. Okay, so berapa kali kena buat? So usually maksimum sampai 6 cycle. Okay, so bila ambil Clomid, pastikan bila ambil Clomid tu kita tengok juga respon, kita check respon kita bila ambil Clomid. So macam mana kita check respon kita? Kita buat ultrasound scan, okay, katakanlah pada pertengahan kitaran kita. So contohnya kitaran kita 30 hari ataupun 28 hari, kita minta buat scan hari ke-12 hingga hari ke-14, antara salah satu daripadanya lah, tengok ada tak telur tu besar, respon memuaskan tak. Okay, and then selalunya doktor akan bagi ubat injection untuk telur tu dilepaskan ataupun ovulation happen, dan boleh time bila nak bersama. Okay, so that is a good try for Clomid punya cycle. So ada juga yang ambil Clomid, ambil je macam tu dan try bersama, tapi tak pantau sama ada respon tu memuaskan ataupun tidak. Okay, so macam mana kita nak tahu respon pada Clomid tu memuaskan? Maksudnya bila ada telur yang matang, mungkin saiz dia dalam 16 hingga 18 mm. Okay, so that is a good respon kepada Clomid. Sometimes bila bagi Clomid tak ada respon, so mungkin dos tu tak cukup. Kalau ambil 50mg sehari ataupun 100mg, maksimum dan 150mg. Okay, so kalau maksimum dah 150mg selama 5 hari tak ada telur yang besar, maka maksudnya adalah respon dia ada some resistance pada Clomid. Okay, so itu yang kita terus buat rawatan lain, maksudnya buat tambah hormon, sama ada buat IVF ataupun kalau nak buat IUI, kita kena bincang ada risiko telur tak matang juga. Okay, so that's why kena pantau. Okay, so kalau respon tu memuaskan, Sandan boleh cuba selama 6 kali, 6 cycle, tak semestinya back to back. Okay, mungkin nak rehat lepas 3 bulan, rehat sekejap, tak apa, and then cuba lagi. Okay, tapi kalau respon tak memuaskan, tak perlu buat sampai 6 cycle, kita step up, go to the next yang lebih efektif, yang lebih kuat. Okay, so seterusnya ialah Puan Alia Makruf. Doktor, saya umur 25, almost 3 years TTC, masih awal ke kalau saya nak buat IUI, IVF? Tidak semestinya Puan, sebab kita tengok apa indikasi rawatan kesuburan ataupun indikasi IUI atau IVF. Sekiranya tube tersumbat, maka it will be IVF. Tak kisahlah umur Puan masih 25 tahun ataupun muda lagi. Kalau tube dua-dua tersumbat, tak ada cara lain. Unfortunately, IVF is one of the only treatment yang sesuai. Okay? Ataupun kalau sperma terlampau kurang ataupun bacaan dia panggil OATS ya, oligo estenoteratozoospermia. Okay, panjang nama dia. Okay, so then it will be IVF ataupun ICSI. Okay, so kita tak tengok usia tu sebagai indikasi rawatan. Kita tengok ada tak sebab-sebab lain, ya, sebab-sebab yang kita perlu percepatkan. Okay, so mohon Puan untuk check, okay, buat ujian saringan kesuburan, and then kita boleh move daripada situ untuk buat rawatan, plan rawatan yang seterusnya. Seterusnya adalah daripada Puan Nur Syuhada Ismail. Dok, saya tengah proses stimulation day 5 untuk IVF, doakan saya. Okay, insyaAllah Puan, kuatkan semangat ya. So day 5 ni, so berapa hari injection? Kalau buat IVF berapa hari injection? Usually dalam 10 hingga 12 hari, tengok respon. Okay, so setiap hari wanita tu akan dicocok ya, suntikan hormon tu. Selalunya kita akan suntik dekat perut ya, macam insulin sikit. Kita cubit sikit isi perut kita tu, kulit perut tu, and then cocok hormon tu. Okay, so hormon tu tugasnya adalah untuk merangsang besarkan telur tu. Okay, so pada 5 hari yang awal selalunya satu je injection. Kalau kita buat cycle protokol tertentu, yang kebanyakannya first 5 days satu je injection untuk bantu besarkan telur. The next 5 days tu akan tambah satu lagi injection. So ada 2 suntikan, kena buat satu untuk besarkan telur, satu untuk pegang telur yang besar tu jangan pecah awal sebab kita nak kutip dia. Okay, so untuk the second 5 days tu wanita tu akan terpaksa menahan 2 suntikan ya. So itulah dia pengorbanan couple TTC ya, untuk melakukan proses IVF.
Okay, insyaAllah semua doakan puan. Okay, puan Pichal Ram, sorry dok, saya tak dapat datang Jumaat lepas. Okay, tak apa puan, insyaAllah ada tu rezeki, kita akan jumpa bila puan free boleh datang. Okay, tak ada masalah. Miss Ains, salam dok, saya pernah miscarriage 2 kali, keep trying, pernah test OPK dan dapat 2 line but still belum rezeki, kenapa ya dok? Okay, Allahu Akbar. So puan, I think teruskan usaha puan ya, jangan sedih, kecewa. Of course lah kita terkesan dengan keguguran 2 kali, tapi in a way is a good sign. Okay, maksudnya berjaya mengandung ya, maka cuma maybe kena teruskan lagi usaha ya, rezeki belum ada lagi. Okay, so tapi sekiranya puan dah mencuba mungkin 6-12 bulan ya, tapi tak ada rezeki, dan maybe kita start dengan ujian saringan ya, and then kita tengok ada apa-apa tak yang boleh bantu ya, untuk tingkatkan chance mengandung selain daripada keep on trying. Okay, so itu antara yang kita galakkan. Okay, dan sekiranya puan mengandung kali ketiga ya, pada awal kandungan minta puan jumpa dengan doktor ya, doktor untuk tengok kalau ada tak ruang untuk dapatkan progesterone hormon untuk, kalau orang Melayu kata, kuatkan rahim. Okay, dan mungkin ini boleh membantu sebanyak sedikit supaya kurangkan risiko keguguran. So dari segi kajian masih mix ya, dia punya evidence untuk bagi progesterone pain supplement di awal pregnancy, tapi itu antara perkara yang kita lakukan. Okay, kepada couple yang lalu rawatan IVF, IUI, kita bagi progesterone, dan pada mereka yang pernah keguguran sebelum ini antara pilihan yang ada. Okay, seterusnya ialah puan CL LNDRY. Normal ke air mani lelaki terlalu cair dan jernih macam air pipe tu? Ni daripada real saya kot ya. Selalunya tidak, tapi kita tak boleh nak judge air mani tu daripada apa yang kita nampak. Okay, sebab ada yang kata, doktor, air mani saya ni, saya rasa tak ada banyak sperma dalam ni. Okay, so that's when saya kata, macam mana encik tahu tak ada sperma dalam ni? Okay, so dia kata sebab nampak cair je. So basically kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita kena buat ujian bawah mikroskop ya. So kalau nak pastikan ya betul okey bacaan tu, kena hantar ke makmal untuk mereka baca bilangan sperma tu, tengok bentuk dia, pergerakan dia ya. So itu yang kita galakkan buat, rather than just tengok. Sometimes isteri dia kata, oh tak banyak doktor, tak banyak, bila bersama tak banyak air mani tu, sikit sangat. So sebab itu adalah daripada perspektif dia. So apa yang, what is normal amount, so susah nak kita nak judge daripada situ. So kita galakkan couple buat ujian air mani, tengok berapa volume dia. Selalunya kita nak normal volume dalam 2 hingga 5 ml ya. So itu yang kita tengok ya. Dan daripada volume tu kita tengok, ambil 1 ml berapa sperma ada, berapa kepekatan sperma tu. So itu yang kita buat dekat makmal andrology ya, tengok. So dengan mata kasar tak boleh judge. Okay, alright. Puan Maisura Amin, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam puan. Zulaika Aziz, salam dok, Isnin ni saya ada test HSG, kena puasa tak sebelum test? Okay, kalau HSG radiology, okay, kalau buat dekat X-ray department usually tak perlu puasa. Okay, alright. Tapi selalunya mereka akan bagi arahan ya, tengok perlu puasa ke tak. Kebanyakannya tak perlu puasa. Okay, unless kalau dorang ada nak buat prosedur lain. Okay, dari segi kalau nak buat check tube menggunakan ultrasound dekat klinik kesuburan, selalunya tak perlu puasa ya, sebab kita hanya letak dye dekat dalam rahim untuk dye tu mewarnai rahim dan juga tube fallopian. Okay, so dari segi puasa ke tidak, tak memainkan peranan. Okay, tapi saya nak minta puan bincang dekat tempat yang puan nak buat juga, boleh tanya customer service dorang, pastikan yang dapat maklumat yang betul ya. Okay, sebab setiap tempat lain-lain, so
takut nanti ada masalah kat situ. So seterusnya ialah Puan Nadia 525, kalau bos okey suplemen membantu tak dok? Kalau bos okey, suplemen membantu tak kesuburan? Okey, suplemen folic acid, vitamin D tu memang kita galakkan untuk wanita plan nak mengandung untuk ambil, ya. Dia lebih untuk bayi yang akan memerlukan folic acid dan juga vitamin D di awal kandungan. So kita tak nak bila dah mengandung kekurangan folic acid, okay? Because isu dengan spina bifida ataupun urat saraf, pembentukan urat saraf, okay? Ramai yang ingat suplemen tu adalah suplemen kesuburan, makan folic acid tingkatkan kesuburan. Tak, dia tak ada kaitan dengan kesuburan, dia lebih kepada suplemen untuk bayi, keperluan bayi tu. Ada tak suplemen lain yang boleh meningkatkan kesuburan untuk couple yang TTC? Yang lain seperti CoQ10, ya, ataupun zinc dengan selenium, ya, untuk mereka, untuk kaum lelaki, untuk sperma. Well, dari segi kajian dia boleh membantu, okey, sebanyak sedikit, tetapi ianya kalaulah isunya bacaan sperma tu kurang, ya, ataupun result telur kurang, kalau ambil CoQ10 ataupun zinc dengan selenium, jaranglah dia akan flip jadi normal, ya, especially dengan result telur, okay? So CoQ10 dia tak boleh naikkan bilangan telur tu, ya. So itu kita kena faham, sebab suplemen adalah suplemen. Suplemen ni dia just try to improve apa-apa yang dah sedia ada, tetapi dia tak boleh perbanyakkan, dia tak boleh memperbaiki, dia tak boleh flip jadi normal completely, okay? So ada hadnya suplemen tu, sebab ada yang ambil suplemen penuh banyak, ya, bila datang kat klinik bawa 2 bag penuh dengan vitamin mereka, ya. So bila saya tanya macam mana Puan Encik makan ni, so memang satu pinggan tu penuh dengan suplemen. So kena berhati-hati juga, adakah suplemen ni memberi kesan yang yang positif ataupun ia yang memberi kesan yang negatif, ataupun tak ada apa-apa kesan. So kita kena tahu apa yang perlu ambil, okey. Sebab ramai yang ada yang ambil suplemen banyak sangat tapi rawatan tak mulakan. So rely on suplemen sahaja itu bukanlah yang terbaik. So kita kena faham, ya, suplemen hanya suplemen lah, ya. Suplemen dia bukannya ubat, dia bukannya rawatan. It's not treatment yang couple perlu lakukan. Okay. So seterusnya ialah Puan Tasha Hakim. Just want to share, masa saya just fail IVF, my friend come to me and cry. Okay, dia mengadu dia pregnant and nak abort sebab anak dah ramai. Speechless sebab she knew I'm doing IVF and fail. What a sad thing. So yeah, that's true. Susah nak komen dalam perkara ni, ya, sebab setiap couple lain-lain, ya, setiap orang rezeki dia lain-lain, ya. So some kita rasa rezeki dia itulah anak tu ada rezeki, some rasa mungkin membebankan, ya. So it's hard to nak tahu, nak cakap pun sometimes tak boleh nak komen. So that's true, it's very hard. Okay. Seterusnya ialah Puan Zahariah AO. Doktor, kenapa saya ambil Clomid dinding rahim saya jadi nipis? Okay, so Clomid ni dia sebenarnya boleh memberi kesan kepada dinding rahim, ya. Clomid ni dia adalah anti-estrogen, okay, dan dinding rahim tu dia akan menebal dengan estrogen, okay. So antara setengah couple, setengah wanita yang ambil Clomid, dinding rahim dia boleh nipis, okay. So sekiranya itu berlaku, ya, sometimes doktor akan tambah estrogen, dipanggil Proganova contohnya, antara ubat yang untuk tebalkan rahim, okay. Ataupun katakan cycle Clomid kali itu tak menjadi, dia akan tukar kepada second line, dipanggil Letrozole ataupun Femara, yang cara reaksi dia berbeza, di mana dia masih rangsang telur tu untuk besar, tetapi dia tak memberi kesan kepada dinding rahim, okay. So itu antara perkara yang boleh dilakukan. Boleh tak kita tahu ambil Clomid tu dinding rahim kita akan nipis? Tak, kita tak akan tahu until kita try ambil Clomid tu. So that's why bila ambil Clomid kena pantau, kena buat ultrasound scan, tengok respon tu memuaskan tak, not just
dari segi ada tak telur besar, berapa telur besar, tapi kepada dinding rahim tu. Selalunya kita nak dinding rahim tu maybe 7 mm ke atas, tapi kalau dinding rahim tu nipis like 6 mm ke atas, so itu memerlukan kita kena tukar kepada second line ubat. Okay? Tapi apa isunya dengan Femara ataupun Letrozole ni, ubat tu kos dia tinggi, lebih mahal. Kalau Clomid mungkin dalam RM50 untuk 5 hari, tapi Femara ataupun Letrozole tu dalam RM300, antara macam tu. So that's why dia jadi second line, sebab kos dia mahal. Tapi dia tak memberi kesan kepada dinding rahim. Tak semua orang akan dapat dinding rahim yang nipis dengan Clomid, so that's why Clomid still the first line at the moment. Okay, so dari seterusnya ialah Puan Q Seh Lara. Period tak datang dah 3 bulan, UPT negatif, dan makan Dufastan 2 biji selama 21 hari, tapi tak jalan juga. Maksudnya period dia tak turun juga, So kalau macam ni, maybe the best is Puan jumpa dengan doktor juga, tengok next step. Ada tak sometimes kita kena tukar ubat, ataupun bagi ubat yang lebih kuat untuk turunkan period. Sometimes kita kena tengok juga dinding rahim tu tebal dia macam mana. Sometimes kita kena ambil sampel dinding rahim tu, nak pastikan dinding rahim tu sihat, tak ada masalah. Antaranya macam hyperplasia, di mana sel-sel dinding rahim tu tak sihat, yang perlu rawatan yang lebih dekat, dengan ubat progesteron macam tu. Okay, so jangan putus asa puannya, jumpa dengan doktor, sebab dia ada banyak ubat, dia banyak pilihan yang boleh kita lakukan. Okay, so seterusnya ialah Bumble Smile 85. Hai Dr. Sally. Hai. Okay, Sri Kandi Ceras 7. 1. Pernah laparotomi sistektomi masa first pregnancy. Saya ada sebelah tube, senang pregnant kedua. Adakah kemungkinan tube saya block? Okay, so Puan Sri Kandi pernah buat laparotomi. Laparotomi operation untuk yang bukan tebuk, yang buka, dan buat sistektomi, buang sis masa mengandung pertama, Saya ada sebelah tube, senang pregnant kedua. Adakah kemungkinan tube saya block? Okay, so kalau situasi macam ni, minta puan check tube, ada possibility tu sebab pernah buat operation. So sama ada nak check tube melalui HSG ataupun dengan ultrasound scan, tengok ada tak isu dengan tube block. Okay, so kalau daripada situ, dan kita boleh tahu rawatan yang terbaik. Okay, nombor 2, 2 orang dari 3 kakak saya ada endo. Adakah risiko saya juga ada endo? Endo maksudnya endometriosis. Ada possibility, although dia tak semestinya pun ada endometriosis. Okay, so maybe boleh tengok. Okay, antara symptoms yang biasa dengan endometriosis adalah senggugut yang kuat ataupun sakit sebelum period. Okay, atau masa period tu sakit. So tapi tak semestinya. So itu antara perkara yang boleh tengok. Possibility tu ada, tapi tak semestinya. So in medicine macam tu lah. It's never 100%, it's never 0%. So never say never. Seterusnya ialah Puan Taiha 99. Salam doktor, saya nak tanya, apakah menyebabkan seorang itu period hari ke-18 selepas period? So maksudnya cycle dia pendek, ataupun dia bleeding in between period. Okay, so banyak sebab antaranya puan. So kalau lah bleeding tu antara period, dia panggil intermenstrual bleeding. Okay, so mungkin kena buat scan, kena check ada polip ke, ada masalah dinding rahim yang tebal ke, tengok pap smear, tengok ada cyst ke, so adakah PCOS, dan juga tengok pendahan period tu lawas tak, maksudnya merah tak period tu. Kadang-kadang period dia macam brown saja, okay, spotting dia tak merah. So kena check balik kenapa berlaku macam tu. So that's why bleeding in between juga. Okay, so banyak possibility puan, so minta puan check. Okay, seterusnya ialah Syamimi 1001. Salam doktor, selepas FET berapa lama kena bed rest? Okay, so okay, basically kita dalam situasi ni kita kena tengok evidence base ataupun tengok kajian apa yang mereka cadangkan daripada bukti. Kalau kita ikut betul-betul kajian, okay, buktinya
ya. Bed rest ni tidak memberi apa-apa kesan kepada penempelan embrio tu. Okey, sebab kita kena faham rahim kita tu kuat, ya. Rahim kita tu is bukannya ting kosong yang kosong, tak, dia adalah muscle, dia ada dinding rahim tu bertemu antara dua, depan dan belakang tu bukannya kosong. Bila letak embrio kita bangun dia jatuh macam tu, tak, ya. Dia ada otot dia supaya embrio tu taklah letak je boom bangun diri terus jatuh, tak, dia tak macam tu. Okay, so therefore bed rest ni dia tak membantu berapa lama. Okay, kalau kita tengok bed rest ni dia banyak macam ada culture punya effect. Kalau ada dulu-dulu masa dulu kita percaya bila letak embrio tu kena bed rest sampai 24/7, baring je, tak boleh bangun, dia makan pun atas katil, buang air atas katil. Tapi itu tidak memberi kesan kepada prognosis sama ada berjaya melekat mengandung ataupun tidak, ya. Kalau kita tengok dari segi kalau dekat negara western country, ya, macam kat UK dulu masa saya train dekat sana, bila letak embryo transfer tu dah letak, lepas tu couple bangun tukar baju dan sambung pergi kerja balik, dia dapat time off je. Okay, kalau kita pergi dekat Middle Eastern country, ya, some country dorang, ya, antaranya ya dia kena admit ke hospital, ya, so dia kena bed rest kat hospital, ya, for one night. Ada yang sampai 24 jam, ada 6 jam, ya, kena baring. So tapi bila kita tengok kajian tidak menunjukkan pun, ya, bed rest tu akan meningkatkan chance mengandung. Okay, so dari segi kami dekat Sofia, basically selepas embryo transfer tu mungkin baring about half an hour, tapi lepas tu nak pergi bilik air, sebab kita tahu bunyi kencing penuh, tak selesa, nak pergi bilik air tu okey, boleh saja, tak ada masalah. Dan tapi kita bagi selalunya MC 2 minggu, ya, sebab kita rasa lebih baik rehat di rumah supaya kita tahu physical activity kita boleh gauge berapa banyak aktiviti kita boleh control. Kalau pergi kerja sometimes kena banyak perkara yang perlu dilakukan, ya. Dan ini juga memberi support kepada couple tu untuk berehat di rumah, sebab bayangkannya selepas lalui rawatan fertility ni, a lot of stress, ya, a lot of tekanan yang perlu dilalui, ya. So hopefully by staying at home dapat memberikan sedikit sebanyak relaxation, ya. Not so much of kena baring je 24/7, tak. Okay, so dan tak ada pun kajian okay setengah jam is the most important ataupun gold standard, tak. Sebab tak, kajian menunjukkan bed rest tu tak ada apa-apa memberi kesan kepada penempelan embrio tu. Kalau embrio tu nak tempel, dia akan tempel, tak kisahlah you baring ke berdiri ke, dia akan tempel, ya. So hopefully that clear dia punya tu. Tapi of course sebab rawatan ni very hard, ya, very stressful, dan of course ramai couple nak spend the time, give their best, ya, at this point of time. So that's why kita try to facilitate dengan memberi medical leave, ya, untuk mereka berehat di rumah dan mengatur aktiviti yang lebih sesuai untuk dilakukan masa tu. Okay, alright. So ada yang kata, doktor, adakah sebab dia tak tempel, saya tak mengandung ni sebab saya tak baring, ya? Adakah ini salah saya, doktor? Ya, so jawapannya tidak. Okay, so kena faham yang tu, ya. Tak ada apa yang kita lakukan yang menyebabkan embrio tu tak tempel. Saya rasa semua couple yang buat rawatan IVF, they give their best, okay, supaya embrio tu tempel, supaya dia mengandung, okay. Tapi bukan salah you, embrio tu tak menempel, tak mengandung, it's not your fault, okay. Seterusnya ialah Puan Hidayah Ashraf. Salam doktor, apa preparation sebelum nak buat IVF, ya? So antara preparation yang penting, ya, selain pada healthy lifestyle, okay, kita kena faham juga I think IVF tu, what it takes bila kita lakukan IVF tu, supaya kita tahu yang what to expect, okay. So masa buat rawatan IVF, apakah yang berlaku masa rawatan IVF, berapa kali jumpa doktor, bila perlu datang, okay, bila kena buat injection, kenapa kena buat pada waktu yang sama,
dan pastikan suntikan tu dilakukan secara yang terbaik lah. Maksudnya tahu macam mana nak buat injection tu, jangan tertumpah ubat tu ya, ataupun tersilap cocok ya. Dan kami juga seronok bila couple actively involved dalam rawatan tu. So tahu okay, berapa telur naik, berapa saiz dia, berapa yang kita expect, okay, apa yang mungkin berlaku kalau telur tu tak membesar kan, bila kutip telur yang sesuai, kenapa lambat, kenapa kita kena bekukan ya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk kurangkan risiko hyperstimulasi ya. So itu antara yang saya rasa pemahaman couple involvement tu pun penting juga. So selain daripada healthy lifestyle, maksudnya makan makanan yang seimbang, exercise maybe ya, sebelum buat tu, BMI yang normal ya. Of course dari segi folic acid, vitamin D ya, kalau ada contohnya penyakit seperti kencing manis ke, kita nak minta kontrol HbA1c ataupun sugar level tu kena kontrol ya. So itu antara yang kita galakkan buat sebelum tu, okay. Maybe also something yang dari segi plan activity ya, yang boleh berlaku dalam rawatan, sepanjang rawatan IVF tu, okay. So itu antara yang kita galakkan. Puan Q Lara, Kasih Lara, okay, kos IVF di Sofia Fertility berapa, okay. So dia bergantung kepada package yang diambil. Ada beberapa jenis package, dan package ni bergantung kepada result telur seseorang wanita tu, okay. So usually anggaran dia dalam 14,000 hingga 17,000, okay, yang basic IVF ya. Ada juga yang tanya kalau genetik IVF yang buat PGTA ataupun PGS macam mana. So kos dia akan berganda dua, so dalam 28,000, okay. So it's very expensive, okay. So that's why kita nak couple bila datang dia dah ready, dia dah ada some background knowledge, so that kita tahu what to expect dalam rawatan fertility IVF especially, okay. So seterusnya ialah Puan Ida Halid. Assalamualaikum doktor, boleh suggestkan pemakanan untuk meningkatkan hormon perempuan? Okey, pemakanan hormon perempuan maksudnya estrogen ke macam mana tu? Okey. So ramai yang tanya juga, ada tak makanan apa-apa yang boleh tingkatkan hormon estrogen? Isunya ialah kenapa nak tingkatkan hormon estrogen ataupun hormon wanita, progesteron ke? So kenapa hormon tu tak stabil? So dari segi pemakanan, kita tak ada apa-apa sangat pemakanan yang kita boleh ambil. Ramai yang ingat soya tu banyak estrogen ya doktor, tapi kita kena faham soya tu kandungan estrogen dia sedikit sangat kalau dibandingkan dengan ovary kita yang menghasilkan estrogen tu, okay. So kalau nak samakan dengan estrogen yang dihasilkan oleh ovary, kita kena makan berbaku-baku, berbaldi-baldi soya, okay. So itu bukan makanan yang amount yang selalu kita ambil dengan soya tu. So basically dari segi soalan dia, jawapan dia, kita kena check balik dengan kenapa ada isu dengan hormon tu, okay, hormon wanita tu, kenapa hormon wanita tu kurang. So and then kena tengok dari segi rawatan untuk keadaan penyakit yang menyebabkan hormon tu kurang, okay. Tapi minta puan bincang dengan doktor puan, tengok apakah rawatan seterusnya, okay. Seterusnya ialah Mazwan Mazlan. Salam doktor, nak tanya wife saya 3 kali keguguran dalam setahun. Allahu Akbar. Dan first kandungan tak jadi, second kantung kosong, third ectopic. Apa sebabnya ya? Wife saya subuh senang leka, adakah dari saya? Susah nak tahu exactly encik, sebab isunya ialah bila gugur tu kantung tak menjadi ya, maksudnya dia tak ada, kantung tu kosong tapi tak ada isi, tak ada jantung, tak nampak jantung bayi ya. Dan kenapa pula ectopic ya? So kita tak boleh nak pinpoint. Sometimes majority of the time ialah sebab embrio tu yang tak sihat, dia tak membahagi, dia tak membesar dengan sebaiknya, dan dia berhenti secara natural selection, okay. Maksudnya nature kata kalau tak sihat berhenti pembesaran tu ya. So in other word, dia protect kita lah daripada kandungan yang tak sihat ya. So
Dan kali ketiga ectopic, ya. So ectopic tu bila mengandung melekat pula di tube, ya. So itu berlaku pula kali ketiga. So kuat ujian, ya. Tapi in other words that tak ada cara lain dari selain daripada keep on trying, ya. Encik. So itu yang nasihat saya. Bila mengandung, pada awal kandungan, bila positif, jumpa dengan doktor untuk sama ada boleh ambil suplemen progesteron, boleh pastikan mengandung kantung tu berada di dalam rahim, ya, dan disupport daripada situ. Okey. Na'udzubillah, sekiranya berlaku lagi keguguran dan maybe ada ruang untuk buat ujian seterusnya seperti cek kromosom ataupun genetik tisu yang gugur tu, ya, cek ada tak faktor-faktor imun, ya, dalam badan, antibody yang attack sel-sel yang menyebabkan keguguran tu. So ada series of investigation ataupun ujian pemeriksaan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku lagi. Isunya ialah ujian-ujian ni kos dia tinggi juga, ya. So that's why kalau ikutkan guideline dia minta tunggu sampai 3 kali keguguran. Okay. Namun ramai yang kata doktor takkan nak tunggu 3 kali baru nak buat ujian-ujian ni, ya. Tapi isunya dia melibatkan kos yang tinggi. So that's why ramai yang pakar menyatakan ikut guideline tunggu at least 3 kali. Sekiranya berlaku the third time, dan masa tu cek semula ada tak apa-apa isu yang menyebabkan keguguran kerap berlaku. Okay. So unfortunately sampai sini saja buat malam ini. Okay. Ada beberapa soalan yang saya tak sempat nak respon, tapi saya akan jawab secara offline. Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh DM, saya akan cuba, ya, menjawab sebaik yang mungkin. Sekiranya ada apa-apa kekurangan malam ini, mohon maaf. Tapi insyaAllah saya akan share dalam IGTV. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan pada hari Sabtu 9 malam. Sekian, terima kasih kerana sudi bersama saya malam ini. Assalamualaikum.